Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syafiq bin Zafri. Nama saya Muhammad Ali Faromadi bin Azizan. Saya Aminul Haziq bin Azmi. Nama saya Muhammad Syafiq bin Zafri. Nombor matrik 10 DKM 21F1030. Hari ini saya akan membuat tugasan e-folio yang bertajuk Rukun Negara. Rukun negara adalah satu pernyataan berdasarkan prinsip-prinsip utama berlandaskan sosial dan politik di Malaysia. Seterusnya, saya akan menerangkan objektif dan prinsip-prinsip rukun negara. Seperti kita tahu, rukun negara di Malaysia terdapat 5, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Antara objektif yang saya akan kupas ialah mencapai dan memelihara kesetiaan kepada raja dan negara, menyokong dasar-dasar kerajaan yang adil dan lebih baik, memelihara semangat perpaduan yang erat di antara semua kaum, meningkatkan sikap patriotisme dan cinta akan negara, membentuk masyarakat yang demokratik, liberal dan proaktif. Seterusnya, saya akan menceritakan objektif rukun negara. Rukun negara adalah sejajar dengan nilai-nilai yang dianggap penting untuk memastikan keharmonian dan kestabilan dalam masyarakat Malaysia. Berikut adalah huraian objektif bagi setiap rukun negara. Mencapai dan memelihara kesetiaan kepada raja dan negara. Maksudnya, memastikan setiap warga negara mempunyai komitmen dan kesetiaan terhadap institusi raja dan negara. Ini bertujuan untuk menjamin kestabilan politik dan kedaulatan negara serta memperkuatkan identiti nasional. Yang kedua, menyokong dasar-dasar kerajaan yang lebih adil dan lebih baik. Ini bermaksud menyuarakan sokongan terhadap dasar-dasar yang bertujuan untuk mencapai keadilan, kebajikan dan pembangunan ekonomi yang mampan. Ini bertujuan untuk masyarakat yang adil serta dan makmur melalui sokongan terhadap kebijaksanaan dan program-program kerajaan. Yang ketiga, memelihara semangat perpaduan yang erat antara semua kaum. Ini bermaksud membina dan mengekalkan hubungan harmoni di antara pelbagai kaum dan agama. Seterusnya, ini bertujuan mencegah ketegangan etnik, menyumbang kepada masyarakat bersatu padu serta memastikan setiap individu dihargai tanpa mengira keturunan dan agama. Yang keempat, meningkatkan sikap patriotisme dan cinta akan negara. Maksudnya, memupuk semangat cinta kepada tanah air dan rasa kebangsaan di kalangan rakyat Malaysia. Ini bertujuan membentuk masyarakat yang bersatu padu, bersemangat patriotik dan berkomitmen terhadap pembangunan negara. Dan kelima, membentuk masyarakat yang demokratik, liberal dan proaktif. Ini bermaksud mendorong penyertaan aktif warga negara dalam proses demokrasi serta memupuk nilai-nilai liberal dan proaktif dalam pendekatan kepada isu-isu sosial dan ekonomi. Ini bertujuan menyokong perkembangan masyarakat dinamik, terbuka, proaktif dan memberi ruang kepada pembezaan pendapat dan kebebasan bersuara. Uraiannya, rukun negara bertujuan menyumbang kepada keamanan, keperpaduan dan perkembangan politik Malaysia sebagai sebuah negara pelbagai dan bersatu padu. Seterusnya, saya akan menerangkan prinsip rukun negara. Antara prinsipnya, kepercayaan kepada Tuhan. Ini menggariskan kepercayaan kepada Tuhan, memandangkan kita sebagai rakyat Malaysia. Seterusnya, kesetiaan kepada raja dan negara. Ini menekankan pentingnya kesetiaan kepada institusi raja berperlembagaan. Seterusnya, keluhuran perlembagaan. Prinsip ini menekaskan pentingnya mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan di dalam negara kita. Seterusnya, kedaulatan undang-undang. Prinsip ini menekankan pentingnya kedaulatan undang-undang yang berasaskan pentadbiran kerajaan. Kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini menggalakkan sikap sopan santun dan kesusilaan dalam masyarakat Malaysia. Seterusnya, saya akan merungkaikan rukun negara. Rukun negara adalah perpaduan pentingnya untuk mempromosikan perpaduan keadilan dan kesejahteraan di Malaysia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Faromadi bin Azizan. Saya akan menceritakan tentang 3 contoh yang boleh kerajaan lakukan untuk mengaplikasikan prinsip rukun negara kepada rakyat yang hidup bermasyarakat. Yang pertama, kesetiaan kepada raja dan negara. Kita boleh melakukan kesetiaan kepada raja negara ini dengan melalui aktiviti-aktiviti sosial. Aktiviti-aktiviti sosial ini yang boleh membantu masyarakat setempat dan boleh menaikkan lagi semangat patriotisme kita. Seperti yang kita dapat lihat baru-baru ini, program bersolidariti untuk masyarakat Palestin. Kita beramai-ramai seluruh negara berkumpul di satu tempat yang di mana kita memberi solidariti kepada Palestin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda dapat lihat tadi, ini akan dimasukkan dalam kesopanan dan kesusilaan, iaitu dalam langkah yang kedua. Okey, sekarang kita dapat lihat kesopanan dan kesusilaan dalam aktiviti harian masyarakat sekarang dah makin berkurangan. Namun, apakah langkah yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk kita implikasikan lagi kesopanan dan kesusilaan dalam diri setiap masyarakat? Yang pertama, daripada usia muda, kempen kesedaran dari segi pendidikan, iaitu kita memasukkan pendidikan nilai-nilai moral, etika dan peradaban dalam kurikulum pendidikan mereka supaya mereka dapat pengetahuan awal tentang kesopanan dan kesusilaan. Kempen kesedaran yang kedua, iaitu dari segi masyarakat. Masyarakat kita boleh memasukkan lagi kesopanan dan kesusilaan melalui program-program yang dihasilkan. Ini dapat membantu lagi setiap masyarakat dalam menerapkan lagi sifat kesopanan dan kesusilaan. Okey guys, yang ketiga, iaitu penegakan perlembagaan dan keadilan. Bagaimanakah kerajaan boleh mengaplikasikan melalui penegakan perlembagaan dan keadilan? Yang pertama, iaitu memastikan semua sistem-sistem perlembagaan berfungsi dengan baik. Yang kedua, iaitu menangani sebarang isu-isu yang melibatkan percanggahan perlembagaan dengan tegas dan baik. Yang ketiga, iaitu kita kena memastikan setiap pelusuk rakyat mengenali apa itu perlembagaan dan undang-undang kerajaan Malaysia. Merupakan Kerajaan Akbar berkenaan kesetiaan kepada raja dan negara. Kerajaan Akbar ini menceritakan tentang bagaimana Kesultanan Melayu mula hadir dalam kerajaan Melayu. Jadi kita dapat lihat bahawa terdapat 3 jenis bangsa utama dalam Malaysia yang berganding bahu dalam mengambil ataupun menerima kesetiaan kepada raja dan negara. Seterusnya, Kerajaan Akbar berkenaan keluhuran perlembagaan ikat kepimpinan pemimpin rakyat untuk melaksanakan tanggungjawab. Kerajaan Akbar ini merupakan Kerajaan Akbar yang diambil daripada berita harian dan ditulis oleh Profesor Madya Dr. Syaza Farhana binti Muhammad Syukri. Ia menceritakan bagaimana pentingnya untuk keseluruhan rakyat dan juga pemimpin-pemimpin yang di atas untuk tetap setia dalam mengikut undang-undang sedia ada demi kestabilan sesebuah negara. Aspirasi rukun negara dapat dikaitkan pembangunan negara bangsa melalui beberapa cara. Yang pertama, perpaduan nasional. Salah satu aspirasi rukun negara adalah kesopanan dan kesusilaan, iaitu prinsip ini mendorong kepada warga negara Malaysia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam interaksi sosial. Dengan mengamalkan nilai-nilai ini, masyarakat dapat menjaga perpaduan nasional, memupuk sikap saling menghormati dan
menghargai perbezaan agama, bangsa dan etnik. Okey, berdasarkan keratan akhbar ini menunjukkan sukan mampu terap nilai perpaduan kaum, kata Datuk Seri Muhyiddin Yassin. Ini tergolong dalam perpaduan nasional, iaitu salah satu inspirasi rukun negara, kesopanan dan kesusilaan. Jadi di sini kita dapat lihat sukan pun mampu meningkatkan nilai-nilai moral dan etika dalam interaksi sosial, kerana sukan dapat memupuk perpaduan dalam kaum, tak kira sukan, pelbagai sukan. Poin yang kedua, kesetaraan dan perpaduan bangsa. Prinsip kesatuan dalam rukun negara menekankan pentingnya kesatuan dan perpaduan di antara semua rakyat Malaysia. Melalui pemahaman dan pengalaman nilai ini, masyarakat Malaysia dapat memperkuatkan identitas negara mereka melalui Malaysia yang terdiri daripada beragam etnik. Poin yang ketiga, kesucian dalam hidup. Aspirasi, ketahanan dan kepastian mencerminkan kepentingan menjaga ketenangan dan kesucian hidup. Dalam konteks pembinaan negara bangsa, hal ini bererti menjaga keamanan dan stabilitas negara untuk memungkinkan warga negara berkembang tanpa rasa takut. Kesimpulannya, dengan menerapkan aspirasi rukun negara dalam kehidupan seharian, masyarakat Malaysia dapat membangunkan fondasi yang kuat untuk pembinaan negara bangsa yang bersatu, adil dan stabil. Ini akan membantu mencapai tujuan negara bangsa yang kuat, di mana semua negara merasa berada satu kesatuan yang berlandaskan pada nilai-nilai yang sama. Sekian daripada saya. Terima kasih. Perjuangkan, pertahankan tanah airku. Impian aku, gemilang baru, satu suara laungkan. Bangkit semua demi negara selamanya. Okey, sekarang kita berada di Fort Cornwallis dan keadaan di sini agak hujan dan masing-masing dalam keadaan yang basah. Okey, bersama saya Aminul Hazib bin Azmi dengan nombor matrik 10 DKM 21F1022. Okey, sekarang saya ingin menceritakan sedikit mengenai rukun negara. Rukun negara dibentuk bertujuan untuk membentuk satu perpaduan di Malaysia, dan seperti mana yang kita tahu, dalam rukun negara itu menjelaskan keharmonian kehidupan untuk rakyat Malaysia, dan rakyat Malaysia juga boleh hidup dan akan membangunkan Malaysia dalam keadaan yang baik dan kerjasama. Okey, sekarang saya ingin menerangkan beberapa tindakan yang melanggar konsep rukun negara. Okey, yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan ini semestinya perlu dibendung dengan baik, kerana kita tidak boleh sewenang-wenangnya menghina atau merendahkan agama-agama lain. Contoh perbuatan yang menghina atau merendahkan agama-agama lain adalah membuat satu provokasi dan merendahkan cara kepercayaan agama-agama tersebut kepada semua pihak. Okey, dan ini adalah sesuatu perkara yang tidak
patut dilakukan di Malaysia. Kerana Malaysia hidup dengan penuh banyak bangsa dan kaum-kaum yang berbeza. Petikan ini diambil daripada utusan Malaysia pada hari Ahad 3 Januari 2010, yakni bahawa bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bimbang dengan kemarahan umat Islam jika penggunaan perkataan Allah oleh agama lain tidak dihalang. Katanya, apa juga alasan yang diberi, kemarahan tetap tercetus di kalangan umat Islam terhadap pihak lain yang menggunakan kalimah Allah itu. Bagi memastikan negara kekal aman, katanya, setiap orang di negara ini perlu saling mengambil kira soal sensitiviti agama dan kaum. Seperti mana yang kita ketahui, agama Islam merupakan agama rasmi di Malaysia dan dia agak sangat sensitif sekiranya kaum lain atau agama lain mempersoalkan mengenai agama Islam ini, dan dia akan mencetuskan pergaduhan yang sangat besar dan tidak dapat diselesaikan dalam jangka masa yang pendek. Dia akan berlarutan dan makin lama akan menjadi lebih buruk keadaan di negara ini sekiranya sensitiviti ini tidak dikawal dan tidak diendah oleh semua pihak. Okey, yang kedua adalah kesertaan kepada raja dan negara. Seperti mana yang kita ketahui, Malaysia ini daripada dahulu lagi mempunyai raja-raja Melayu yang mengawal dan mengetuai tanah Melayu ataupun dikenali sekarang sebagai Malaysia. Okey. Raja-raja Melayu ini semestinya tidak boleh dihina atau dikritik oleh mana-mana pihak, kerana ini adalah merupakan satu maruah bangsa setiap masyarakat di Malaysia ini. Okey. Sebagai contoh, perbuatan yang agak melanggar rukun negara ini adalah membuat satu himpunan yang mengkritik raja-raja Melayu atas mereka punya kuasa dan mengetuai Malaysia ini. Ini adalah satu perbuatan yang sangat-sangat tidak boleh diterima di Malaysia, kerana setiap individu yang menghina raja-raja Melayu akan dikenakan tindakan yang sangat-sangat berat. Okey, poin yang ketiga yang saya ingin petik mengenai rukun negara. Yang ketiga adalah kesopanan dan Ini merupakan kesusilaan. perkara yang telah dijelaskan Seperti oleh mahir Timbalan yang kita Pengarah tahu, Pusat Kepimpinan dan Komprehensif kesusilaan Universiti ini adalah Tun sangat Hussein penting On Malaysia, bagi iaitu negara Malaysia, UTHM, kerana kita yang hidup dalam keadaan menceritakan yang bahawa Malaysia Okey. patut Setiap individu jadi mempunyai negara matang perasaan. selepas 65 tahun merdeka. Jadi Rukun negara, kita perlulah kesopanan dan menjaga kesusilaan perasaan perlu jadi setiap pegangan individu rakyat harungi sesama apa sendiri. juga konflik Kerana dalam kita negara. tidak ingin Negara tidak mampu lagi menyebabkan pergaduhan kerugian masa, teruk tenaga, akan berlaku. wang ringgit semata-mata untuk selesaikan Sebagai konflik contoh, perkauman. perbuatan yang agak Pemimpin juga perlu main menyinggung peranan yang perasaan besar atau bagi perbuatan yang mengawal tidak sistem patut di dalam dilakukan negara ini ini adalah untuk menjadi seperti lebih aman. kita menghina Kemudian, antara satu sama impak lain. Kita media menghina, sosial juga akan memberikan kaum yang kesan ada yang sangat dekat besar Malaysia kepada ini. generasi Kita muda menjadi seorang yang racism kian terhadap berkembang menggunakan satu sama lain. teknologi Dan yang benda moden. ini adalah salah satu perkara yang tidak patut dilakukan di Malaysia. Okey. Malaysia juga merupakan satu negara yang buat masa kini adalah negara yang bagus ataupun baik dalam keadaan adab dan sopan santun. Okey.
Okey, perkara yang terakhir sekali saya ingin membuat satu kesimpulan mengenai pelanggaran rukun negara ini. Okey, kesimpulannya adalah kita sebagai rakyat Malaysia tidak sepatutnya melanggar rukun negara Malaysia yang terdiri daripada 5, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesertaan kepada raja dan negara, kehuluran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Okey, kerana perkara ini sekiranya kita melanggar prinsip-prinsip ini, dia akan mencetuskan perbalahan dan pergaduhan setiap individu. Kita Malaysia adalah negara yang sudah hidup dalam keadaan yang harmoni, tenteram dan tiada pergaduhan antara sesama kaum. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, sekarang kita nak buat social knowledge untuk interview masyarakat-masyarakat di Malaysia untuk mereka tahu tak ataupun tentang rukun negara. Mari kita cari masyarakat di sekeliling. Okey, Uncle. Bersama saya, Uncle nama apa Uncle? Tina. Tina, okey. Apa yang Uncle faham ataupun Uncle tahu tentang rukun negara? Okey, rukun negara. Kita rakyat Malaysia rasa kita dah belajar pasal ni masa dari sekolah kan? Ya. Okey. So dia ada macam nak kata kepercayaan kepada Tuhan tu, setiap kaum di Malaysia mereka ada agama masing-masing. Mereka ikut apa yang mereka rasa betul. And saya sebagai kaum India, saya respect agama Islam. Okay, that's a national bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan juga kan, bahasa rasmi. So consider yang tu satu, and then agama rakyat Malaysia tu pelbagai kaum dekat sini, mereka setia pada semua bangsa. Dan sebagai saya, sebagai seorang India, saya bangga sebagai nak jadi rakyat Malaysia sebab kita dekat sini hidup harmoni kan. So kita saling menghormati bangsa lain, agama masing-masing. So kita ada masjid, kita ada kuil, kita ada gereja dekat sini, sebagai Kristian. Right? So sebagai rakyat Malaysia, saya rasa kita sebagai orang India dekat sini, kita respect. Alright. So I rasa kepercayaan kepada Tuhan tu, setiap kaum mereka ikut agama masing-masing. Mereka percaya yang sebagai Islam mereka ada surau, mereka ada masjid. So mereka juga pergi sembahyang setiap Jumaat. So kita juga ikut ada yang sama, kita pergi ke kuil hari Jumaat juga. So saya rasa yang tu sebagai seorang Malaysia dekat sini, tak nak kata banyak lah, sebab we believe, we respect each other. So kita just ikut sajalah apa yang kita rasa sebagai seorang Malaysia. We trust each other, we respect each other. Itu je lah. Thank you Uncle. Alright, sama-sama. Thank you so much. Sekarang saya nak interview aunty daripada dekat Padang Kota. Okey. Aunty nama apa aunty? YL Yong. Yong. Okey, aunty boleh tak sebut kat saya 5 rukun negara? Okey. Kepercayaan kepada Tuhan. Okey. Kesetiaan kepada raja dan negara. Okey. Keluhuran perlembagaan. Okey. Kedaulatan undang-undang. Okey. Kesopanan dan kesusilaan. Okey aunty. Thank you aunty. Thank you so much. Okey, sama-sama. Okey, thank you. Okey. Okey, next kita berada di kedai makan untuk sesi interview yang terakhir. Sekarang ni saya bersama dengan sama dengan siapa Ikram. Okey Ikram. Apa yang Ikram tahu tentang rukun negara ataupun isi-isi yang tersirat dalam rukun negara ni? Okey, Assalamualaikum. Saya Ikram. Seperti mana yang kita dapat tahu, di negara kita Malaysia terdapat undang-undang. Contohnya, kalau seseorang itu melakukan kesalahan, yang tak kira lah kesalahan, yang contohnya mencuri,
dadah ke semua, dia akan dijatuhkan hukuman oleh hakim untuk hukuman yang setimpal lah oleh hakim. Okey, yang tu saja yang kami dapat interview. Okey, yang tu saja, sekian daripada kami. Assalamualaikum.